Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so kita saya akan habiskan tajuk ini, okey, koordinat ni. Okey, kemudian setelah sebab ada lagi satu ada yang pelajar belum ambil modul. Jadi nanti kalau semua orang dah ambil modul, saya akan ulang uh, perbincangan berdasarkan modul. Okey, dan kamu tengok dekat modul yang korang dapat tu, saya ada tulis kan yang nanti taklah yang nanti saya kata saya akan bincangkan ke tu. Jadi kamu tengok siapa yang saya ada tulis macam tu, so kamu ingatkan saya. Cikgu suruh cikgu kata nak bincang yang ni. Macam tu sebab ada beberapa orang yang saya rasa saya perlu tekankan dekat certain part lah. Okey. So nampak tak sekarang yang saya share? Nampak. Okey. So untuk hari ini kita akan tengok iaitu garis lurus selari dan serenjang. Okey. Jadi apa yang kamu faham pasal garis lurus selari ataupun serenjang? Kod-kod lah kamu dah tahu ke kan? Tapi saya rasa dalam maths ada. Apa dia yang kamu faham pasal selari dengan serenjang? Ada? Ada orang nak respon? Ada tak? Hello? Mula-mula dah tak ada. Garis lurus selari. Takkan tak tahu dua garis lurus selari? Apa maksud selari? Kecerunan sama. Okey, dua garis lurus selari iaitu mempunyai kecerunan yang sama. Okey, jadi kalau dia kata serenjang, maka kecerunannya tak sama. Tak sama tu macam mana? Dia ada sifat dia. Okey, jadi garis lurus selari iaitu dua garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama. Manakala serenjang, kecerunannya tak sama, nanti kita tengok macam mana yang dimasukkan kecerunan yang tak sama. Okey, sekejap Ada lagi tak orang masuk? Berapa orang sekarang? Sekarang ada 56 orang. So, kita ada lagi 15 orang belum masuk. Okey, jadi dekat sini kita akan tengok dua benda hari ini. Okey, dua garis lurus selari dan serenjang. Itulah dua garis lurus selari. Ni macam-macam kamu boleh nampak. Kalau dua garis lurus selari ni dekat swimming pool, kalau dekat padang kan untuk yang 100 meter tu pun ada dua garis lurus selari. Okey, ataupun dalam kehidupan seharian kamu. Siapa yang mempunyai konsep yang selari? Maksudnya selari tu macam mana? Okey, dari segi contohnya tujuan kamu pergi sekolah, nak pergi mana belajar. Kawan pun nak pergi belajar, semua selari tujuan dia. Siapa yang tak belajar tu dia punya tujuan dia dah tak selari lah dengan orang lain. Okey, ini dia garis lurus. Okey, jadi itu yang dikatakan selari. Jadi awak tengok dia kata garis lurus, garis selari dan garis serenjang biasa didapati di sekeliling kita. Serenjang ni yang paling senang kamu nak tengok adalah bila kamu berada di persimpangan jalan, T-junction. Okey, ataupun dekat traffic light tu kan. Jadi apa maksudnya? Kamu nak keluar dan ada satu jalan yang tegak. Jadi jalan yang kamu nak keluar dengan jalan yang tegak itu adalah bersifat serenjang. Kalau kamu kereta yang bersebelahan, so laluan kereta itu adalah dua laluan yang selari. Okey, kemudian kalau kita tengok dia kata pelampung yang memisahkan setiap lorong. Okey, yang memisahkan setiap lorong di kolam renang dan struktur sokongan dalam pembinaan adalah beberapa contoh garis selari dan garis serenjang. Inilah. Okey, jadi ni yang dicerita pasal kolam renang. Saya tadi terus masuk pada contoh dekat jalan raya. Okey. Kemudian awak tengok sini, kecerunan. Okey, jadi kecerunan ni kamu dah tahu dah mencari kecerunan iaitu y2 minus y1 over x2 minus x1. Okey, itu untuk mencari kecerunan iaitu gradient. Tapi gradient atau kecerunan ni dia ada dua formula. Satu, apabila you ada dua titik, maka kita buatlah y2 minus y1 over x2 minus x1. And one more is negative y-intercept
iaitu sekiranya dia bagi nilai pada pintasan Y dan pintasan X. You tak payah guna formula ini pun boleh. You terus buat negatif, formula dia mesti ada negatif. Negatif Y intercept divide by X intercept. Itu sekiranya intercept diberi. Intercept of X and of Y are given, you akan gunakan formula itu. Okay. Okay, ini dia. Jadi dua garis lari yang ini. L1 dengan L2. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia kata dua garis lurus L1 dan L2 adalah selari antara satu sama lain. Jika dan hanya jika M1 sama dengan M2. Ini yang saya katakan tadi. Bila dua garis yang mempunyai gradient dia sama, maka dia dikatakan dua garis yang bersifat selari. Ini serenjang. Saya kata tadi traffic light kan, simpang 4 ataupun simpang 3. So ini jalan merah ni laluan awak nak keluar. Jadi ini jalan laluan yang dekat main road. So ini dia akan bersifat serenjang. Okey. Di mana kalau awak tengok dekat sini, garis lurus yang pertama L1 dengan L2, dia mempunyai kecerunan. Apabila kecerunan itu didarab, dia akan menghasilkan nilai negatif 1. Maksudnya kecerunan 1 darab kecerunan 2 sama dengan negatif 1. Kalau selari, dua kecerunannya sama. Itu yang dikatakan selari. Okey, jadi dah tahu dah. Selari gradient dia sama. Kalau dia perpendicular atau serenjang, gradient dia bila kamu darabkan akan menghasilkan nilai negatif 1. Okey, contoh kalau saya bagi gradient 2. Okey, jadi kamu akan buat gradient 2. 2 M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 kamu akan dapat negatif 1/2. Okey? Contoh, kalau saya kata gradient saya 1/3. Jadi M2 dia yang satu, ini M1, maka M2 dia awak akan tengok. M1 darab M2, jadi 1/3 darab M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 kamu akan dapat negatif 3. Tapi kita tak payah buat kira macam ni pun tak apa. You boleh terus je tahu macam ni. Kalau saya kata M1 saya 4, maka M2 saya 1 positif, 1 negatif. 4 ni 4/1. So terbalikkan jadi 1/4. Kalau gradient saya di sini adalah 2/3, dia positif. Maka gradient yang kedua saya akan jadi negatif, terbalikkan 3/2. Macam tu. Okey? So itu antara kecerunan 1 dan kecerunan 2. Jadi kita tak perlulah buat jalan kerja macam atas ni. So kat sini you boleh congak sahaja. Okey? Next, kita tengok seterusnya. Okey, contoh 5. Tunjukkan sama ada garis lurus. Bila kamu nak tahu garis lurus ini selari ke serenjang ke, kamu mesti tengok dia punya gradient. So dalam soalan ini, dia kata tunjukkan garis 6x tambah 9y sama dengan 7. So first step, kamu kenal pasti dulu apakah gradient yang ada pada persamaan itu. So untuk menentukan gradient, so you mesti tukarkan dia dalam gradient form terlebih dahulu. Apa dia gradient form? So iaitu dia adalah y equals to mx plus c. Itulah dia gradient form. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok persamaan kita susun dia akan jadi 9y sama dengan 7 tolak 6x. Jadi y sama dengan 7/9 tolak 6/9x. So dekat sini you punya gradient adalah negatif 6/9. You simplify, you dapat jawapan negatif 2/3. Ini adalah kecerunan yang pertama. Kita tengok kecerunan yang kedua. Kecerunan kedua, persamaan ini diberi dalam intercept form. Kenapa diberi ini dikenali sebagai intercept form? Sebab dia buat equals to 1. Bila dia buat dalam pecahan equals to 1, maksudnya dia dalam intercept form. Bermakna kat sini you boleh kenal pasti gradient dia menggunakan formula yang kedua saya kata tadi. Iaitu formula dia adalah negatif. Y-intercept is 2 over your X is 3. Jadi kalau awak tengok dia mempunyai kecerunan yang sama. Soalan tanya tunjukkan sama ada garis lurus ini selari atau tidak. Maka kita akan kata kedua-dua garis ini adalah selari. Kenapa? Sebab dia mempunyai kecerunan yang sama. Okey. Soalan B. Dia kata garis lurus Y sama dengan 4 tolak K/3X. Dengan keadaan K ialah pemala adalah selari. Dia dah bagi tahu dia adalah selari. Bila dia bagi tahu dia selari, so awak tengok yang first kecerunan kita adalah negatif K/3. Okey.
Dia kata selari, kita tengok yang kedua. Yang kedua, persamaan kita adalah 3Y sama dengan 9 tolak 2X. Jadi Y sama dengan 9 bahagi 3 tolak 2 per 3X. Jadi Y sama dengan 3 tolak 2 per 3X. Dia kata dia dua garis lurus yang bersifat selari. Bila dia selari, kita akan ambil negatif K per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Negatif-negatif. 3, maka K kita dapat 2. Sebab dia dah bagi tahu dekat situ dia adalah dua garis yang selari. Okey, bila dia dua garis yang selari, maka kita akan tengok, kita akan tunjukkan dia mempunyai kecerunan yang sama. Jadi statement dekat sini kita akan buat M1 equals to M2. Maka kita dapat nilai K. Okey. Saya terang, sekiranya tak clear tolong respon. Okey. So ini contoh yang kelima, ada jalan kerja. So saya dah terangkan, kita abaikan. Okey, ini dapat semua dah. Yang tadi saya dah terangkan. Clear Clear. Okey. Next kita tengok contoh yang keenam. Tentukan sama ada, okey, sama ada garis yang pertama dengan kedua ni serenjang atau tidak. Kalau selari, kita tengok kecerunan dia sama. So serenjang sama juga. Kita tentukan dulu dia punya gradient. So kita dapat 5 tambah 3x. Okey, yang kedua kita dapat 3y. Mesti tukar y in term of x. Y equals to mx plus c. So equals to 12 tolak x. So kat sini you divide by 3. Bagi 3, bagi 3. So, you dapat Y sama dengan 4 per 3 tolak X per 3. So, kita tengok. Persamaan pertama, gradient kita ialah 3. Persamaan kedua, gradient kita, ini jangan tak tahu, gradient dia negatif. 1, tak ada X, tak ada apa-apa, dia 1. 1 per 3. So, kita nak tahu dia ni serenjang atau tidak, kita tengok. M1 darab M2 dapat ke tidak negatif 1? So 3 darab dengan negatif 1 per 3, you dapat dia negatif 1. Maka dia adalah dua garis yang bersifat serenjang. Okey, kenapa? Sebab apabila M1 darab M2 equals to negative 1, maka dia telah buktikan bahawa dia merupakan dua garis lurus yang bersifat serenjang. Okey. Kemudian dia kata bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC. A-nya 0, negatif 5, B dia 2, 1, C dia negatif 7K. Dengan keadaan K ialah pemalar, cari nilai K jika ABC 90 darjah. Okey, so dekat sini, tengok ABC 90 darjah, jadi kita boleh lukiskan. Okey, ABC bermakna B di sini. Dia kata ABC 90 darjah. Dia dah bagi dah koordinat A. Koordinat A kita 0, negatif 5. Koordinat B kita 2, 1. Dan koordinat C kita negatif 7K. Okey. Jadi, bila ABC ni 90 darjah, maka AB dan BC bersifat serenjang. Perpendicular. Sebab apa? Sebab dia bertemu pada satu titik yang menghasilkan sudut 90 darjah. Selain daripada M1, M2 equals to negative 1, kita boleh tengok pada you punya intersection point kat sini, you akan ada angle dia is 90 degrees. Maka dua line ini dikenali sebagai dua garis yang serenjang. Okey? Jadi dekat sini dia suruh kita cari nilai K. Maka awak boleh cari kecerunan AB, you darabkan kecerunan BC sama dengan negatif 1. Okey, kecerunan AB, kalau awak tengok dekat sini, kita buatlah kecerunan AB. Sebab dia bagi dua titik, so kita tengok gradient of AB equals to negatif 5 tolak 1 bahagi 0 tolak 2. So, you dapat negatif 5 tolak 1 negatif 6 bagi negatif 2, you dapat kecerunannya 3. Okey, okay, yang ini kecerunan 3. Okey, so ini kecerunan 3 dan kita tengok yang satu lagi. Yang satu lagi iaitu gradient of BC. Gradient of BC. Your gradient of BC adalah K tolak 1 bahagi negatif 7 tolak 2. Okey, sekejap diorang masuk. Okey, jadi awak cari kecerunan dia dekat situ. Okey dah.
Okey, jadi awak dapat kat sini K tolak 1, jadi you dapat dekat sini sebab dia kata dia serenjang tau. Jadi kita ambil gradient AB, you darabkan dengan gradient BC akan sama dengan negatif 1. Sebab dia kata cari nilai K apabila ABC 90 darjah. Okey, ada lagi orang masuk. Okey, kenapa yang baru masuk ni? Okey. Okay, so dekat sini kalau kita tengok negatif 7. So, you punya kecurunan dah dapat. AB kita tadi 3. Kecurunan AB kita adalah 3. Yang BC kita adalah K tolak 1. 7 tolak 2 negatif 9. Macam ni. Sama dengan negatif 1. Ini tinggal 3. So, you boleh selesaikan K tolak 1 bahagi dengan negatif 3 sama dengan negatif 1. Darabkan sini dapat 3. Maka K kamu dapat 4. Faham tak? Faham. Faham Okay, good. Alamak, saya punya. Okay, next. So, saya teruskan. Sekejap ya. Alamak. Sekejap. Okey, ni ada semua penerangan ada dalam buku. Saya dapatlah K-nya 4. Ini kalau dia buat dalam satah katis. Tak perlu pun. Sebab dia tak suruh pun kita lakarkan. Kita plotkan macam tu. Jadi tak perlu buat pun tak apa. Okey. Next kita tengok seterusnya. Okey, you tengok dekat sini. Latih diri 7.4. Tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut selari atau serenjang antara satu sama lain. Jadi kita nak kenal pasti dia ni selari atau serenjang. So, ingat, bila nak tentukan dia selari atau serenjang, mesti tentukan kecerunan. Okey, dia tentukan kecerunan. So, yang pertama, you tengok soalan dia 2x tambah 3y sama dengan 9. So, untuk tentukan kecerunan, mesti tukar dia gradient form. So, you dapat situ adalah y sama dengan 9 tolak 2x bahagi 3 bahagi 3. Jadi, gradient yang pertama, negatif 2/3. Persamaan satu lagi 6y sama dengan negatif 4x. Tak ada C tak apa. Y sama dengan negatif 4x bahagi 6. You dapat gradient dia negatif 2/3. Ini bererti yang pertama kedua-dua garis ini mempunyai sifat dua garis yang apa? Yang apa? Selari. Ya, yang selari. Okey? Dua garis yang selari. Sebab dia mempunyai kecerunan yang sama. Okey? Then, you tengok pula soalan D pun samalah. Macam soalan B, yang ini tak perlu ubah. Sebab dia dah buat Y. Untuk tentu dia punya gradient, you mesti tukarkan dia dalam gradient form. Iaitu Y equals to MX plus C. Bermakna yang B ni tak payah tukar, tinggal tukar yang sebelah ni. So, cuba tukar yang sebelah ni. Soalan B ni dia dua garis selari ke serenjang? Cuba. Tengok soalan B Dah dapat? Dapat. Okey. So, dua garis ini selari ke serenjang? Selari. Okey, selari Ada orang dapat serenjang ke? Tak ada kan? Okey. Dan soalan nombor 2 awak tengok. Dia kata pasangan garis lurus berikut adalah selari. Dia dah bagi tahu dia selari. Jadi bila dia dah tahu selari, kita ambil. Cari kecerunan ini. Dan kecerunan ini berapa ni? Yang saya gerak-gerak saya punya love ni. Berapa kecerunan dia? Siapa
Kristina okey tak? Semalam vaksin, hari ni sihat tak Kristina? Kristina ada? Tak ada? Sihat, cikgu. Oh sihat, Alhamdulillah. Okey Kristina, kat sini apa gradient dia Kristina? Y equals to 3 P X minus 1. So apa gradient dia? Apa dia? Cepat Kis. Tadi saya dah bagi tahu awal-awal gradient form. Y equals to MX plus C. Saya dah bagi tahu awal-awal juga macam mana cara mencari M. M is your gradient. So kat sini apa M kita? 3P. Yes, your M is 3P. Okey, yang sebelah ni. M dia berapa? Sazwan. Muhammad Sazwan Aiman. Muhammad Sazwan Aiman. Ada tak? Tak ada? Cikgu, tu budak sekolah lain. Tu budak sekolah lain. Dia dah Sazwan, pindah Dia budak sekolah sini lah. Dah pindah dah. Allah Akbar. Saya pergi. Oh ya. Okey, okey, saya nak panggil siapa ya? Aina Zulaika? Aina Zulaika ada tak? Ada kan? Aina Zulaika. Aina Zulaika? Ya, cikgu. Okey, apa dia? Apa kecerunan bagi persamaan yang first ni? 2Y sama dengan 10 tolak X. Apa kecerunan dia? Negatif X. Negatif? 1. Negatif 1. Kenapa awak kata negatif 1? Awak nampak tak Sebab- tadi apa saya buat untuk menentukan kecerunan? Awak nampak tak apa yang saya buat untuk menentukan kecerunan? Okey, bagi tahu saya, apa yang saya buat untuk menentukan kecerunan? Jadi kat sini 2Y sama dengan 10 tolak X. Awak kata kecerunan dia negatif 1. Okey? Jadi kalau persamaan ini, kenapa saya tak ambil je dekat X ni kecerunannya 2? Awak ambil X je negatif 1. Kat sini Kristina ambil 3P. Jadi awak pun mungkin you akan ambil coefficient of X. So here your coefficient of X is negative 1. Jadi you rasa okay, negatif 1 adalah kecerunan. Tapi kenapa dekat atas ni saya tak ambil 2 je sebagai kecerunan? Saya dah bagi tahu dekat atas tadi untuk membentuk persamaan yang nak cari kecerunan. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita buat ni tadi? Aina? Kena alonekan Y. Ya. So sekarang jadi apa Y? Kalau awak dah jadikan Y tu single je, jadi apa kat sini kecerunan dia? Negatif 1/2. Yes. Okay. So Y dia akan jadi kat sini 1. Maka you mesti ingat nak tentukan gradient saya dah bagi tahu tadi. Mesti susun Y equals to MX plus C. M is your gradient. So here Y, your Y, and then you akan divide by 2. Maka you akan dapat Y sama dengan 10 tolak X per 2. Means your gradient here is negative 1/2. Okay, yang sini adalah 3P. Dia kata selari. So, kalau kita selari, apa kita nak buat? Adelina. Ya. Okay, kalau dia selari, apa nak buat Adelina? Kalau dia selari, tukar jadi form bentuk biasa. Bentuk YMX plus C. Dah ubah dah. Sekarang saya nak nilai P. Apa nak kamu nak kena buat ni? Kawan dah kata gradient yang pertama adalah negative 1/2. The second one here, your gradient is 3P. So, macam mana nak cari P bila dua garis ini adalah bersifat selari? Guna formula yang
Formula Y bahagi X. Awak buat apa ni? Y bagi X tu cari apa? Apa dia? Okey, Azan, awak fikirkan, sekejap lagi saya tanya. Hai, ada orang baru masuk. Okey, Ryan. Apa pula lah yang sumbat? Raya ni macam-macam lah. Nah. Okey. Okey, sambung Adelina. Boleh cerita? Formula dia guna cara nak cari dia guna sistem persamaan. Tukar apa dia? Tukar apa? Guna sistem formula sistem persamaan. Sistem persamaan. Okey, teruskan. Apa maksud awak tu? Guna kaedah rumus kuadratik. Kau nak buat apa ni? Awak tengok sini. Mana-mana lah awak pergi tu boleh kuadratik lah bagai tu. Mana boleh jadi kuadratik ni? Okey, kuadratik kalau x kuasa 2, bila you nak cari intersection point between two line, two graph, baru you guna sistem persamaan kuadratik bagai tu. Okey, kat sini nak tengok. Dia kata pasangan garis lurus adalah selari. Bila dia dua garis lurus selari, you tak akan lakukan sistem persamaan yang gunakan mencari titik persilangan. Sistem persamaan itu kita gunakan apabila kita mencari titik persilangan. Okey, antara dua garis atau dua graf. Okey, dekat sini dia kata selari. Bila dia selari, macam tu, dia tak akan bercantum. Ingat, ayat dia selari. This one is your M1, here is your M2. Bila dia selari, your M1 equals to M2. So, determine value of M1. Your first M1 here is negatif 1/2. M1 kamu adalah negatif 1/2. And your M2 adalah 3P. So, dia kata sama. Buat je terus. 3P. 3P sama dengan negatif 1/2. Dah. You dapat dah nilai P. Itu je. Ingat,
Bila kamu nak tentukan persamaan itu serenjang ke, selari ke, first step you mesti tentukan kecerunan. Macam mana nak tentukan kecerunan? Awak boleh susun persamaan supaya dia jadi y equals to mx plus c. Kalau dia dah susun, awak kenal pasti dia punya m. M is coefficient of x, iaitu perkali pada x. M apa-apa yang dengan x. Jadi jangan awak ingat M itu nanti nombor sahaja. M boleh jadi macam-macam. Macam ni, M kamu adalah 3P. Dan satu lagi M dekat sini, bila you divide by 2, ramai pelajar tak nampak M apabila negatif X per 2. Sebenarnya M kita adalah negatif 1 per 2. Bila dia kata selari, maka kamu akan buat kecerunan yang ini sama dengan yang satu lagi. Maka dapatlah nilai P. Clear semua? Siapa nak tanya? Jangan saya tanya nanti awak merapu bunyi apa-apa nanti. Okey. Clear tak? Clear? Clear. Okey. Clear. So sekarang kita tengok seterusnya yang B. Yang B, apa-apa pun you kena ingat, tentukan dia punya kecerunan. Okey, you tentukan dia punya kecerunan. Okey, tengok dulu yang B, apa kecerunan dia? Okey, you tengok ini dia dalam intercept form. Bila dia dalam intercept form iaitu equals to 1. Okey, maksudnya your x-intercept is 3, your y-intercept adalah negatif 6. Formula mencari kecerunan iaitu M sama dengan negatif pintasan Y. Y kamu adalah negatif 6. Bahagi X, X kamu 3. So you dapat jawapan kat sini, kecerunan dia adalah 2. Okey, yang sebelah ni PY sama dengan 4X tolak 6. Apakah kecerunan yang ini? Apakah kecerunan persamaan yang PY sama dengan 4X tolak 6? Ain Najwa, apakah kecerunan untuk persamaan yang saya ni? Yang saya goyang-goyangkan love ni. Cikgu, Ain Najwa tak ambil admit. Ya Allah. Yang tak ada tu lah, saya terlupa nak potong. Siapa Ain Najwa tak ada? Dia yang tak ambil admit, siapa tu? Dia seorang je, dua orang kan saya rasa. Seorang lelaki, seorang perempuan. Lagi seorang. Siapa yang lelaki nama? Lelaki. Saya rasa macam Lagi ada lelaki. seorang perempuan, Eza Zuliani. Sebab sepatutnya nama ni tak ada dalam ni dah. Yang Iza tu kan? Oh, seorang lagi ni, Ain Najwa ni tak ambil. Sebab senarai nama saya ni, yang Iza tu memang dah tak ada dah. Okey, tak apa. Okey, Nur Rashidah. Nama dia di kelab 4C. No, maksud saya dalam APDM dia di 4C kan? Dalam kelas 4A kan ada yang dalam kelas B, ada kelas C. Okey, Nur Rashidah Razali. Apa dia kakak? 4 per P. Okey, dia adalah 4 per P. Okey, sebab kita tukarkan dia Y sama dengan. Okey, jadi kat sini dia kata selari jadi 4 per P sama dengan 2. Faham? Boleh? Boleh. Okey, kalau dia serenjang. Okey, kamu tengok dekat sini. Sekejap Okey, kalau dia kata serenjang, tadi selari. So, bila dia persamaan selari, okey, kita kenal pasti apa-apa pun. Contohlah dia kata 2Y tambah 3X sama dengan 8. Satu lagi, 3Y tolak PX sama dengan 7. Dia kata 2 garis selari. Bila selari, awak susun. 2Y sama dengan 8 tolak 3X. Jadi Y sama dengan 8 bahagi 2 tolak 3X bahagi 2. Jadi kecerunan di sini adalah negatif 3 per 2.
Yang sini 3Y sama dengan PX tambah 7. Y sama dengan P per 3X tambah 7 per 3. Maka kecerunan di sini adalah P per 3. Soalan kata dia 2 garis lari. Bila 2 garis lari, maka negatif 3 per 2 sama dengan P per 3. Soalan tanya P, maka P kita akan jadi negatif 9 per 2. Okey? Kalau dia kata 2 garis ini serenjang, perpendicular line. Kalau dia kata serenjang, okey, untuk serenjang, okey, apa dia serenjang? You ambil kecerunan pertama, negatif 3 per 2. You darab kecerunan kedua, P per 3 sama dengan negatif 1. So, you dapat sini, you dapat negatif P per 2 sama dengan negatif 1. Maka P kita dapat 2. Okey, so yang sebelah kiri ni yang saya bulatkan, ini apabila dia kata 2 garis selari. Okey, yang sebelah ni dalam petak ni apabila dia bersifat 2 garis serenjang. Jadi apa-apa pun you kenal pasti dulu dia punya kecerunan. So kecerunan you mesti ubah y equals to mx plus c. Mx, bukannya m tu yang sebelah tanda sama dengan. M itu yang berada dengan X. So your M here is negative 3 over 2. Yang ini M kita adalah P per 3. Jadi untuk menentukan kecerunan, satu you susun Y equals to MX plus C. Tapi kalau persamaan diberi dalam X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1. Bila dia buat sama dengan 1, maksudnya dia beri dalam intercept form, dalam bentuk pintasan. Maka kalau dia dalam ini, maka kecerunan dia adalah negatif Y. Your Y is 4. Okay. Y kamu adalah 4. So negatif 4 bahagi X kamu adalah 3. Maka untuk persamaan ini, kecerunan dia negatif 4 per 3. Clear? Boleh? Clear. Okay. So itu apabila dia 2 garis selari atau serenjang. Ni macam saya kata tadi lah. Nampak? Dia bagi contoh pada jalan. Okay. Dia kata raja di sebelah menunjukkan kedudukan jalan raya AD. Ni AD, BC. Ini BC, ini EF. Yang dilukis pada satah katis. AD dan BC serenjang. Ni saya kata tadi kat main road, kamu nak keluar dari jalan. Okay. Jadi ini yang dikatakan serenjang. Antara satu sama lain yang bertemu di satu persimpangan lampu isyarat. Manakala BC dan EF adalah 2 garis yang selari. Inilah kamu jalan 2 kereta yang selari. Duduk sebelah-sebelah jalan. Okey. Diberi bahawa koordinat A. Koordinat A ini A. 18, 16. Jadi jangan risau. Tulis je lah kat sini. Ini adalah 18, 16. Okey. Kemudian F. F kamu mana? F kamu kat bawah. F kamu dia kata 20 negatif 1. Manakala persamaan bagi garis jalan raya BC. Mana BC? Okey, itu BC. BC kamu adalah ini. Soalan nak persamaan EF. Okey, dia nak persamaan EF. Sekejap. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini kan, kita dah ada titik untuk E pergi ke F. Okey, F-nya adalah 20 negatif 1. Kecerunan BC persamaan BC adalah 5Y tambah 4X sama dengan 70. Okey, jadi kita nak cari persamaan EF. Jadi 2 garis yang selari.
Jadi bila mencari persamaan E pergi ke F, dia selari dengan BC. So kita kenal pasti dulu kecerunan BC. Berapa kecerunan BC? Apakah kecerunan BC dekat situ? Khairunisa. Khairunisa? Ni cikgu. Apakah kecerunan BC? Persamaan BC diberi 5Y tambah 4X sama dengan 70. Okey, jadi apakah kecerunan BCDC tu? Apa dia? Negatif 4/5. Berapa? Negatif 4/5. Ya, negatif 4/5. Jadi kalau kecerunan dia negatif 4/5, maka kecerunan BC berapa? Berapa? Berapa kecerunan BC? Berapa? Berapa? Cepat. Kalau awak punya kecerunan BC tadi awak dapat ialah negatif 4/5. Jadi kecerunan EF berapa? Dia 2 garis selari. Negatif 4/5. Ya, ialah awak dapat negatif 4/5. Dia mempunyai kecerunan yang sama. Okey, jadi awak pun buatlah persamaan. Jadi persamaan E pergi F, you akan buat Y equals to negatif 4/5X. Macam mana nak cari C? Macam mana nak cari C? Tak apa, situ je. Tengok jadi apa persamaan nilai awak kena cari nilai C dia. So awak masukkan kat situ. Apa dia? Okey, terus berapa dapat nilai C-nya? Berapa nilai C-nya berapa? Berapa dapat? Macam mana? Jadi persamaan kita dekat sini, kalau awak tengok, kan BC tu awak dah dapat. Jadi maksudnya E pergi F, you akan dapat Y sama dengan... So kat sini, Y sama dengan awak akan dapat negatif 4. Kan? Negatif 4/5X. Tambah C. Macam mana awak nak cari C? Gantikan apa tu titik X dengan Y. Ya, titiknya titik apa? Siapa ni yang bercakap? Aish. Okey, Aish. Titik apa, Aish? Titik F. Titik F. Sebab kita ada titik tu je. Gantikanlah titik F. Titik F kita adalah 20 negatif 1. Jadi, Y dia negatif 1, negatif 4/5X. X-nya adalah 20 tambah C. Selesaikan. Okey. Maka, you akan dapat negatif 16 bawa sana. C kamu akan dapat jawapannya ialah 15. Jadi, persamaan kita Y negatif 4/5X tambah 15. Faham ke tak faham ni? Ini matematik ni sebenarnya. Tajuk ni sebenarnya kamu belajar pun dalam matematik. Ini sebab garis lurus. Faham tak ni? Faham? Faham. Okey, ada tak yang tak faham? Yang faham Nabila je bersuara. Yang tak faham ada? Yang tak faham angkat tangan? Okey, tak ada. Okey, tak ada kan? Semua orang dah faham. Jadi dia tanya persamaan jalan raya AD. Jalan raya AD. AD ni dengan BC sifatnya apa? Haris Aiman. Ada tak nama Haris Aiman? Ada tak? 4C tolong tanda nanti buku. Semua orang tak tanda lagi 4C ni yang dapat hantar buku. Haris Aiman. Haris Aiman. Ada tak hari ni? Haris Aiman ada tak hari ni? Tak ada macam dah bertanda.
Haris Aiman. Kehadiran hari ni 28 hari bulan. Tanda ni. Haris Aiman. Nabila. Tolong tengok ada dia chat ke? Tak ada pun. Sekejap. Nombor. Betul lah ni. Haris Aiman. Tapi dekat kehadiran dah tanda. Iman. Siapa 4C? Siapa ketua kelas? Ya. Okey, bang. Kelas kau ni Haris Aiman. Dia Apa ada tak? info? Dia ada tak? Tak ada. Tak ada. Kenapa kehadiran tanda 1 ni? Hari ni 28 hari bulan kan? 28 September. Kehadiran 1 tapi orangnya tak hadir. Siapa tolong tandakan ni? Siapa tolong tandakan Haris Aiman punya? Okay, dia tanda sendiri. Okay. Pastikan dia WhatsApp saya habis je kelas. Korang tolong PM dekat dia. Tolong WhatsApp cikgu sekarang ataupun sebelum habis kelas. Okay. Fatin Nur Adila. Ada? Fatin Nur Adila ada? Fatin Nur Adila. Ke tak ada? Sekejap Fatin Nur Adila pun tanda kehadiran ni. Fatin Nur Adila ada? Tak ada juga. Tapi tanda kehadiran. Wow. Surprise-nya. 4C. Jujur sungguh. Masing-masing sangat jujur. Asnida. Asnida ada? Okay, kita tengok Asnida. Asnida memang tak ada. Okay, ni lawak Inilah dikatakan peribahasa sepandai-pandai tupai melompat. Sebab awak tak pernah nampak tupai melompat. Kan? Okay. Jadi awak tengok dekat sini. Seterusnya. Okay, siapa ni Arsyad Haziq. Ada? Ya, cikgu. Okay, good. Alhamdulillah. Ada pun manusia. Okay, bang. Apa sifat dia, bang? Tadi ni, bang. Garis BC dengan AD, bang. Ni BC dengan AD. Apa sifat dia, bang? Apa, bang, sifat dia, bang? Selari, cikgu. Selari. Macam mana kau kata selari ni, bang? Oh, salah je. AD dengan BC kau kata selari ni. Apa maksud selari? Kau nampak tak tadi jalan yang saya cerita pasal lorong 100 meter dekat kolam renang. Dah kau kata ini pula selari. Apa sifat BC dengan AD? Oh, serenjang, cikgu. Serenjang. So kalau serenjang, apa cerita dengan kecerunan dia? Kecerunan dia tak sama. Tak sama. Jadi apa cerita kalau tak samanya? Sekarang awak tengok BC tadi, kecerunan BC kita adalah negatif 4/5. Maka kecerunan AD berapa, bang? Okey, berapa kecerunan AD, bang? Negatif 4/5 yang BC. Jadi AD berapa, bang? Tak boleh jawab. Kejap je, kejap. Okey, biarlah kita akan belajar satu hari satu contoh pun tak apa. Lepas ni aku memang panggil. Aku nak tengok berapa ramai tupai dekat kelas 4A dengan 4C ni. Kan, kita dah jumpa berapa ekor tupai tadi kan? 2-3 ekor tupai yang telah jatuh. Pastikan tupai-tupai ni tadi akan WhatsApp saya ya. Jangan pula nanti, cikgu buat isu. Cikgu panggil murid dia tupai. Sebab apa? Inilah dia peribahasa. Cikgu BM dah ajar. Sepandai-pandai tupai melompat. Hari ni kita dapat tangkap tupai yang sedang melompat. Belagak melompat, kita dapat tangkap dia hari ni. Okay, siapa tadi Ya, cikgu. Okay, bang. M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, jadi kalau kecerunan BC-nya negatif 4/5, maka kecerunan AD-nya berapa? Tadi aku bagi contoh banyak aku rasa tahu kat sini ni. Korang ni lah itulah kan.
Kalau dipanggil nama, barulah berfikir. Kalau tak, engkau duk nganga je kat depan laptop tu pun handphone. Kan? Ataupun memang tangan tu pegang handphone, tapi entah apa. Nampak tak ni? Ni nampak ni tadi, ni. Saya dah buat ni. M1, M2. M1, 3, M2, -1/3. Nampak? Semua ni dah ada dah ni. Aku dah tunjuk dah weh. Jadi apa kecerunan tadi? Mana dia? Bukan ni. Bang. Kalau kecerunan BC -4/5. Serenjang apa? Irfan. Ada tak nama Irfan? Ke jumpa lagi tupai kat sini? Oh, Irfan memang tak ada. Sazwi ada tak? Sazwi pun tak ada. Sazwi ni selalu tak ada. Nabil Arif. Tak ada juga. Dia ada cikgu. Dia ada. Okey, dia ada tapi tak bersuara. Nabil Arif. Okey. Tak apa. Nampaknya dia ada. Adam yang bercakap tadi. Adam, dia ada Ada tapi dia tak bersuara. Saya nampak nama dia. Jadi dia tak bersuara. So mungkin dia masuk kan. Dia masuk lepas tu saya tahu dia pergi toilet. Kan? Dia pergi toilet ataupun dia pergi minum. Okey, kita think positif. Okey? Jadi orangnya tak bersuara. Okey. So awak tengok bila BC -4/5, siapa nak tolong saya terang? Kalau BC -4/5, apa kecerunan AD? 5/4. Ya, 5/4. Terbalikkan. So 5/4. So Y equals to 5/4X tambah C. Nak cari C, masukkanlah titik 18, 16. Okey? Okey, tak apa. Saya nak awak buat dulu yang ini sebagai latihan. Latih diri yang tadi tu, yang saya dah terang sedikit ni, 7.4. Buat semua. Kenal pasti dulu pasal selari dengan serenjang. Okay? So, kita akan sambung next class. Saya akan buat balik pasal serenjang itu. Boleh? Boleh. Okay. Okay, so saya stop dekat sini. So, next class kita akan sambung balik pasal tajuk ini. Okay, kita tak habis lagi tajuk ini. So, saya harap tolong pastikan kawan-kawan yang saya panggil tapi tak bersuara tadi, yang dia tanda je kehadiran tapi namanya tak ada, tolong pastikan dia PM saya. Boleh? Okay? Okay, saya stop dekat sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama. Terima kasih. Okay, sama. Oh, ramai rupanya manusia dalam ni. Cikgu. Bila terima kasih tu memang ramai sungguh.